Kerajaan negeri akan mengadakan persidangan Majlis Perundingan Pelajar Sabah MPPS yang dijangka berlangsung di Kota Kinabalu pada akhir Mei depan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata MPPS akan digerakkan oleh Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar, Jabatan Ketua Menteri dengan kerjasama pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah dan Majlis Belia Sabah. Katanya MPPS bakal menghimpunkan pemimpin mahasiswa IPTA dan IPTS, Politeknik, Institut Kemahiran, Kolej Komuniti, Kolej Matrikulasi dan pemimpin pelajar sekolah menengah dalam satu persidangan yang dihadiri pemimpin tertinggi Kerajaan Negeri Sabah. Dalam majlis yang sama, Haji Ji yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata Kerajaan Negeri melalui kumpulan Yayasan Sabah juga meluluskan penubuhan tabung pendidikan negeri Sabah bagi membolehkan lebih ramai anak-anak Sabah dapat dibantu. Sempena majlis itu, Haji Ji turut mengumumkan penubuhan sekretariat khas bagi memayungi semua persatuan pelajar Sabah di Semenanjung yang akan diletakkan di bawah Menteri Tugas-Tugas Khas. Dalam pada itu, Haji Ji berkata bagi meringankan beban kewangan yang dihadapi pelajar di Semenanjung, pelbagai insentif telah disediakan. Katanya kumpulan Yayasan Sabah menawarkan pelbagai bantuan seperti beasiswa cemerlang negeri Sabah, beasiswa cemerlang pelajar luar bandar, beasiswa IPTA, beasiswa IPTS, dermahasiswa dan pinjaman pengajian tinggi. Katanya pengiktirafan khas kerajaan negeri itu akan dikenali sebagai anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah. Sementara itu, Sabah sudah mula merasai kesan positif fasa peralihan ke endemik COVID-19 dan pembukaan semula sempadan negara sejak 1 April lalu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata ia dapat dilihat menerusi peningkatan aktiviti perniagaan dan pelancongan di seluruh negeri. Katanya perkembangan itu memberi impak yang baik kepada ekonomi negara, memandangkan semua sektor dibenarkan beroperasi semula setelah kira-kira 2 tahun berada dalam fasa pandemik. Bung Mokhtar dan juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata peralihan ke fasa endemik menjadi permulaan baharu untuk rakyat Malaysia membebaskan diri setelah 2 tahun berperang dengan penularan pandemik COVID-19. Katanya peralihan fasa berkenaan adalah strategi yang membolehkan rakyat menjalani kehidupan hampir normal seperti sebelum pandemik dan peluang untuk memulihkan ekonomi masing-masing. Bagaimanapun, Bung Mokhtar turut mengingatkan rakyat negeri ini supaya tidak leka dengan kebebasan yang dinikmati semula. Beliau sebaliknya menekankan agar semua orang kekal patuh terhadap norma baharu dan prosedur operasi standard yang ditetapkan sebelum negara benar-benar bebas daripada ancaman COVID-19. Dalam pada itu, beliau berpendapat sektor pelancongan memerlukan masa untuk kembali aktif seperti biasa. Berikutan masih ada halangan yang sukar dielak, khususnya pergerakan keluar masuk yang terhad dari luar negara. Namun katanya peningkatan pelancong domestik berikutan keinginan rakyat untuk melancong dalam negara turut membantu merancangkan ekonomi setempat. Manakala seorang kanak-kanak perempuan ditemui rentung selepas dipercayai terperangkap dalam kejadian kebakaran di Kampung Sabah Baru di Jalan Nipah Lahad Datu hari ini. Dalam kejadian jam 9 pagi itu, mangsa yang berusia 2 tahun ditemui selepas api berjaya dipadamkan pasukan bomba dan penyelamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu, Samsuo Rashid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.52 pagi. Katanya sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, sekurang-kurangnya 30 rumah jenis tidak kekal sudah musnah terbakar dan operasi pemadaman terus dilakukan. Menurutnya, pasukan bomba juga terpaksa memecahkan 4 lagi rumah berhampiran bagi menyekat api daripada terus merebak. Pasukan bomba juga berdepan kesukaran memasuki kawasan kebakaran disebabkan jambatan yang terlalu sempit dan usang. Sementara itu, Samsua berkata mayat kanak-kanak perempuan yang ditemui itu dipercayai berada di rumah pertama yang terbakar. Mayat kanak-kanak terbabit sudah dihantar ke Hospital Lahad Datu dan kes diserahkan kepada polis di Raja Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Berita seterusnya, mayat dipercayai lelaki ditemui terapung di kawasan perairan laut berhampiran Pulau Gaya hari ini. Mayat yang belum dapat dikenal pasti identitinya itu ditemui sepasukan ranger Taman-Taman Sabah ketika menjalankan operasi pemantauan di kawasan berkenaan kira-kira jam 10 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, sebaik dimaklumkan penemuan mayat berkenaan, sepasukan anggota dan pegawai terus dikerah ke lokasi kejadian. Kata
Katanya mayat terbabit kemudian diambil dan dihantar ke bahagian forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk tindakan selanjutnya. Muhammad Zaidi berkata orang ramai yang kehilangan ahli keluarga mohon tampil sebelum bedah siasat dijalankan. Katanya setakat ini kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Tertarik dengan agama Islam sudah lama, namun saya tidak mahu mengucap 2 kalimat syahadah dengan dipengaruhi syabu, kata Hamadi, 44 tahun yang sedang menjalani rawatan pemulihan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Papar di Kimanis. Hamadi yang dimasukkan ke Puspen Papar pada Disember tahun lalu akhirnya berjaya memeluk agama Islam selepas menjalani rawatan di dalam pusat itu. Mengimbas semula bagaimana dimasukkan ke Puspen, Hamadi berkata ia adalah atas keputusan ahli keluarganya yang mahu dia berubah dan bebas dari najis tada. Hamadi dalam pada itu berkata, sejak memeluk agama Islam, dia sendiri merasai kelainan dan perbezaan kehidupannya dulu dan sekarang. Ditanya mengenai keseronokan ketika menjalani ibadah puasa, Hamadi berkata walaupun ini tahun pertama dia berpuasa, tetapi semuanya dalam keadaan terkawal. Hamadi yang berasal dari kota Marudu berharap dia dapat mengamalkan semua amalan yang dipelajari di Puspen apabila keluar nanti. Teruskan bersama kami di alsoka.com, berita komprehensif.